Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz akan sambung ajar awak berkenaan dengan tajuk dalam buku personality, buku personality, subjek Ulul Albab, modul personality ya. Jadi tajuk yang keempat yang kita nak belajar pada hari ini ialah bertajuk personality pemimpin, iaitu ciri pemimpin yang efektif. Okey. Apa makna efektif? Efektif maknanya berkesan. Menjadi seorang pemimpin yang berkesan. Itu maksud dia. Jadi kita dah belajar sebelum ni cara kepimpinan Rasulullah. Kita dah belajar sebelum ni apakah makna khalifah, apakah ciri-ciri yang ada pada seorang khalifah. Jadi lanjutan daripada pembelajaran yang kita dah belajar sebelum ini adalah cara menjadi seorang pemimpin yang efektif. Itu. Okey, kamu boleh tengok pada peta minda ini ciri pemimpin efektif. Ciri pemimpin efektif, ciri pemimpin berkesan. Yang pertama dia ada representatif, yang kedua keanggotaan, yang ketiga komunikasi, yang keempat integrasi, yang kelima pencapaian, yang keenam inisiatif, yang ketujuh kuasa, yang kelapan pengagihan kuasa, yang seterusnya adalah kesembilan penghargaan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang berkesan, yang boleh memberi kepimpinan yang baik kepada keanggotaan yang berada di bawah kepimpinannya, ini antara ciri-cirinya. Ciri-ciri yang Islam tekankan, inilah antaranya. Okey, kita masuk kepada beberapa ciri yang tertentu yang ditekankan. Pertama sekali ialah inisiatif. Kita selalu dengar penggunaan inisiatif kan. Inisiatif. Apakah inisiatif kamu untuk melaksanakan? Apakah inisiatif? Jadi apa makna inisiatif tu? Inisiatif ialah sesuatu yang kita lakukan untuk mengubah sesuatu keputusan ataupun untuk mengubah sesuatu perkara menjadi ke arah lebih baik, berkesan dan sebagainya. Jadi dari segi ciri kepimpinan yang efektif ini, pemimpin itu mesti mempunyai ciri inisiatif. Apa yang dia buat? Pemimpin dapat mengeluarkan idea-idea baru yang boleh diterima oleh orang yang berada di bawah kepimpinannya. Itu paling penting. Maknanya dia bukan saja seorang pemimpin yang boleh kontrol dari segi kepimpinan organisasi, malah dia juga dapat mengeluarkan idea-idea baru. Contohnya bila berada dalam suatu mesyuarat sebagai contohnya, kan, kita buat satu mesyuarat bersempena dengan pelaksanaan sesuatu majlis. Jadi orang ni keluar idea, orang ni pun keluar idea. Pemimpin yang baik, yang berkesan, dia boleh mengeluarkan idea tersendiri. Saya rasa kita patut buat macam ni. Orang yang patut terlibat dengan orang ini ialah Rahman, nama dia Rahman yang terlibat yang ini. Ini orang ni pula yang terlibat bahagian ni. Apa pendapat ahli mesyuarat semua? Dia mengeluarkan idea supaya sesuatu kerja yang dilakukan itu berjalan dengan lancar, licin dan berkesan. Dia keluarkan idea baru yang mana idea ini boleh diterima oleh orang-orang yang berada di bawah kepimpinannya, orang-orang yang menjadi keanggotaan kepada sesebuah organisasi. Ketua kelas sebagai contohnya, dia keluarkan idea untuk menghias kelas kan. Kata, saya rasa kita patut buat macam ni. Apa pendapat awak semua? Saya rasa ini yang terbaik pada kita lah, memandangkan situasi COVID. Jadi kelas kita ni jadi kotor dan sebagainya bila buka. Saya rasa ini yang patut kita buat. Maknanya pemimpin yang baik, dia ada inisiatif untuk mengeluarkan idea-idea baru, yang mana idea-idea ini boleh diterima oleh ahli-ahli yang berada di bawah kumpulannya. Itu yang pertama, inisiatif. Okey, yang kedua ialah representatif. Representatif ni apa dia? Bertindak sebagai wakil kumpulannya dan bertanggungjawab terhadap ahli-ahli dalam kumpulannya. Itu makna representatif. Maknanya sebagaimana yang kita belajar sebelum ni dalam Quran sebut benda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu bertanggungjawab ke atas orang yang berada di bawah kepimpinan kamu. Jadi inilah sikap representatif. Dalam sesebuah organisasi dia mesti ada pemimpin. Malah kalau kita nak bermusafir sekalipun, dalam hadis sebut bila kita bermusafir lebih daripada 2 orang ataupun 3 orang, maka lantiklah seorang ketua. Dalam kelas ada ketua kelas, di sekolah ada pengetua, di bawah dia ada cakupan kerja, ada fikir dan sebagainya. Dalam sesebuah organisasi, nak tak nak
untuk menjadikan kepimpinan yang berkesan, mesti ada ketua. Yang mana ketua ini dia bertanggungjawab terhadap ahli-ahli yang berada di bawah kepimpinannya. Itu maksud representatif. Dia bertindak sebagai wakil. Di sekolah dan sebagainya, kalau di peringkat keanggotaan dalam masyarakat, adanya YB, kita panggil YB di sekolah kita dah. Adanya YB yang menjadi wakil kepada ahli Dewan Undangan Negeri. Ada peringkat yang lebih tinggi, ada parlimen tinggi lagi. Dia jadi terlibat dengan politik. Dia jadi mana? Jadi menteri, jadi Perdana Menteri. Ini semua wakil lah. Wakil kepada orang-orang yang berada di bawah kepimpinan dia. Ini ciri pemimpin yang efektif. Yang seterusnya, yang ketiga adalah keanggotaan. Okey, apa makna keanggotaan? Keanggotaan ni ialah pemimpin itu bergaul dan mewujudkan hubungan informal dengan ahli kumpulannya. Dia merasakan dirinya salah seorang daripada ahli kumpulan tersebut. Maknanya dalam segi perhubungan, dia meletakkan posisi dia juga bersama dengan anggota ataupun ahlinya secara hubungan informal. Informal ni apa? Dia tidak rasmi. Dia boleh bergaul dengan orang-orang yang berada di bawah dia, dan merasakan dia ni salah seorang daripada pekerja dia. Dia boleh turun padang. Istilah dia turun padang. Dia boleh bersama, bergerak bersama. Bukan semata-mata orang ini bidang tugas dia tu sebagai driver, dia ini sebagai tukang kebun. Dia ada juga turun tanya khabar. Apa khabar? Dah. Macam mana hari ni, beres belaka ke? Dah. Saya ada nampak belakang tu ada pokok-pokok ni. Nanti kita sama-sama buat lah. Ada masa nanti saya tunggu sekali, tengok sekali macam mana. Dia meletakkan posisi dia tu dalam masyarakat, dalam sesebuah organisasi, meletakkan diri dia bersama dengan pekerja. Dia tidaklah menjatuhkan maruah dia, tidak. Jadi situasi itu sedikit sebanyak menyebabkan hubungan di antara pemimpin dengan rakyat itu jadi semakin erat. Jadi semakin erat. Inilah yang paling penting. Okey. Seterusnya, dari segi komunikasi. Dari segi komunikasi, macam mana cara kita nak berkomunikasi? Sekejap macam mana kita nak berkomunikasi? Pemimpin yang baik, dia ada komunikasi yang berkesan dengan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Dia ada komunikasi yang berkesan. Okey, pemimpin dapat memberikan maklumat yang diperlukan oleh orang bawahnya. Dia juga dapat menimbulkan isu-isu mengenai isu-isu semasa mengenai tugasnya. Jadi pemimpin ini bukan saja yang tiga tadi tu, malah dari segi komunikasi dia ada dah dalam kepalanya pengalaman bidang tugas orang yang berada di bawah kepimpinannya. Kalau orang ni kerja sebagai kerani, dalam kepala dia ada dah. Okey, bidang tugasmu kena buat gini-gini dah. Bidang tugas awak ni kena buat macam ni. Awak tahu tak sekiranya ada isu yang berbangkit, apa yang perlu awak buat? Saya tak tahu. Sebenarnya patutnya buat gini, patutnya buat gini. Mana dia boleh menimbulkan isu yang mana isu itu tak terfikir lagi. Jadi dia memberi penyelesaian kepada ahli dia. Okey, awak sepatutnya buat gini. Bila datang masalah ni, bila datang konflik ni, awak kena buat gini. Maknanya dia boleh memberikan maklumat yang betul secara fakta ke, secara hujah ke, yang tepat kepada ahli-ahli organisasi yang berada di bawahnya. Faham tak setakat ni tak? Okey, seterusnya integrasi. Integrasi ni apa maksud dia? Integrasi maksudnya pemimpin dapat mengurangkan konflik di kalangan anggotanya dan dapat mempertingkatkan penyesuaian dalam individu. Jadi antara hubungan pemimpin dan juga orang yang berada di bawah tanggungannya, ahli-ahli dia dapat mengurangkan konflik antara dia dengan ahli dia dan sesama ahli. Sekiranya sesama ahli itu ada konflik, maka dia menjadi orang tengah yang menyelesaikan konflik ataupun masalah tersebut. Sama juga awak dekat rumah dah. Apabila awak bergaduh ke, adik-beradik yang menjadi orang tengah menyelesaikan masalah itu siapa lagi? Ibu bapa, kakak yang bertindak sebagai pemimpin kepada adik-adik, abang yang bertindak sebagai pemimpin kepada adik-adik. Dia bertindak sebagai orang yang menyelesaikan kemelut yang berlaku. Begitu juga dalam sesebuah organisasi. Menjadi seorang pemimpin yang efektif, dia kena memastikan bahawa dirinya mampu menyelesaikan sesuatu
permasalahan yang timbul di kalangan ahlinya. Dan dia juga dapat mempertingkatkan penyesuaian diri seseorang individu tu. Orang A dengan B ni ada jurang sikit lah, ada sedikit masalah dari segi komunikasi. Dia menyatukan hubungan silaturahim tu. Jadi penting lah bagi pemimpin menguasai ada ciri-ciri kepimpinan yang disebutkan inilah. Ini antara 5 perkara, lima perkara yang patut ada pada pemimpin. Ada lagi yang lain kita tak sentuh. Kita sentuh satu-satu lah. Inisiatif kita dah sentuh, representatif pun kita dah sentuh, keanggotaan, komunikasi, integrasi. Kita pergi kepada penghargaan. Apa makna penghargaan? Apa ciri penting yang boleh kita kata sebagai pemimpin yang berkesan? Dia kena bersikap memberi penghargaan kepada ahli-ahli yang berada di bawah tanggungan dia. Dia ada penghargaan. Perhargaan ni sangat penting lah. Kalau di sekolah, bila awak dapat keputusan yang cemerlang, sekolah bertindak menghargai kerja buat awak dengan memberikan hadiah ke, menyebut nama awak bagi sijil ke di perhimpunan sebagai contohnya. Jadi perhargaan ini sedikit sebanyak dia menaikkan semangat pekerja-pekerja ataupun orang-orang yang terlibat di bawah dia. Naik bagi semangat kepada dia supaya next time I will be more perfect than this. Aku akan jadi lebih baik, perfect lagi pada ni. Aku akan mempertingkatkan pencapaian kualiti yang aku dah buat hari ni. Masa akan datang aku akan mempertingkatkan lagi. Jadi penghargaan tu penting lah. Kita tidak boleh pandang remeh lah. Jadi menjadi pemimpin yang baik, dia selalu menghargai kerja buat, pengorbanan yang dilakukan oleh ahli-ahli yang berada di bawah dia. Kalau di peringkat penjawat awam ni, dia ada bonus lah sebagai contoh tak. Ini penghargaan kepada penjawat awam. Kalau di rumah awak agak, mak ayah awak bagilah awak sebab ada, bagilah juga hadiah kepada awak sekiranya cemerlang dalam peperiksaan ke contohnya, gitu. Jadi bila awak dapat hadiah, awak rasa macam mana? Dia hargai. Begitulah sikap manusia ni, suka dia hargai. Tak kisah dia tu lelaki ke perempuan, apa jawatan dia sekalipun, memang nak dihargai. Ni hari guru dia, awak hargai guru macam mana? Bagi hadiah kepada guru, contohnya tak. Okey, seterusnya adalah pengagihan tugas. Apa makna pengagihan tugas? Maknanya untuk memastikan sesebuah organisasi itu berkesan, dia mesti ada susun atur pentadbiran yang baik. Pentadbiran yang baik macam mana? Dia ada hierarki tugas. Jadi hierarki tugas ini dia buat untuk memastikan bahawa pengagihan tugas yang betul di kalangan ahli-ahli dia. Macam di sekolah dia ada pengetua, lepas tu bawah pengetua ada 4 pula. Apa dia? PK1, bahagian kurikulum, ada co-kurikulum, ada bahagian hal ehwal murid disiplin, ada bahagian ulul albab. Di sekolah kita ada bahagian tingkatan 6. Kenapa perlu buat macam ni? Untuk memastikan bahawa organisasi sesebuah organisasi itu berjalan dengan lancar. Itu tujuan utama dia. Jadi pentinglah dari segi pengagihan tugas ni, supaya kita dapat memastikan bahawa orang yang kita bagi jawatan itu, dia adalah selayaknya menggalas bebanan tugas yang diberikan. Kita tak boleh melantik di kalangan orang-orang yang bukan ahli dia. Lantik cikgu BM mengajar bahasa Arab, tak bolehlah, zalim, dia panggil zalim. Lantik orang ini sebagai sekian-sekian, sedangkan dia ni dari segi pengalaman tidak ada. Jadi pengagihan tugas yang dibuat oleh pemimpin mesti betul. Dan pengagihan tugas ini perlu ketua dia tak boleh buat kerja secara bersendirian, mesti secara berpasukan. Nak tak nak memastikan organisasi itu berjalan dengan baik, dia mesti agih tugas lah. Bukan semua benda dia buat. Dia hanya memberi sumbang saran je, bagi idea. Okey, ni part ni awak buat dah, tapi caranya begini-begini. So caranya begini-begini, orang yang ditugaskan itu pula dia arahkan orang bawah dia. Ini dipanggil pengagihan tugas. Pengagihan tugas. Jadi pengagihan tugas ni pun penting lah untuk memastikan organisasi itu berjalan dengan lancar. Kalau awak tengok dalam bola sekalipun, dia ada bahagian midfield, ada yang main tengah, ada yang main back, ada yang jadi striker. Bukan semua jadi striker belaka, bukan semua jadi back belaka. Jadi semuanya ada
ada peranan masing-masing. Dan semua ini dirancang mengikut strategi yang ditetapkan. Siapa yang merancang strategi? Ketua lah merancang strategi. Mu main sini. Mu lepas mu passing bola dekat orang ni, mu passing orang ni balik. Kita main 1-2. Contoh main bola ada. Cara-cara tu. Itu dia panggil strategi. Strategi ini dia berlaku apabila ada agihan tugas yang betul. Agihan tugas yang kita tetapkan tu betul, maka tercapai. Tercapailah, boleh sembah guru ke sebagainya. Itu kita masuk yang pencapaian tu lah. Pencapaian tu lah. Mana kita bila kita atur apa semua dengan baik, maka pencapaian boleh dicapai. Berlakulah pencapaian tu. Kita ada misi, kita ada visi, kita ada objektif, ada matlamat yang betul. Ini antara 4 perkara yang ditekankan dalam mana-mana organisasi. Dalam mana-mana organisasi. Jadi apabila visi, kita ada visi, kita ada misi, ada matlamat, objektif pula kita buat betul, langkah yang kita buat, strategi yang kita atur berjalan dengan baik, maka berlakulah pencapaian. Di sekolah, kalau di peringkat sekolah, kita atur ada kelas tambahan untuk pelajar form 5. Bila kita nak buat kelas tambahan, bagi contoh. Okey, siapa yang buat kelas tambahan ni? Siapa yang buat jadual? Okey, Cikgu Imah yang buat jadual. Contohnya lah, Cikgu Imah yang buat jadual. Okey, orang ni ngajar subjek ni, subjek ni. Tak boleh lah Ustaz Alim, guru bahasa Arab, dia pergi ngajar bahasa Inggeris. Tak boleh. Okey, bagi kepada ustaz yang betul, cikgu yang betul, muallimah yang betul, muallim yang betul. Bagi, lepas tu ajar. Okey, kita nak atasi macam mana ni pelajar-pelajar yang dapat B, pelajar-pelajar yang dapat C. Apakah program yang kita perlu buat kepada mereka? Ada program pula buat. Program apa? Kecemerlangan pelajar, nama bla 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 sebagai contohnya. Ada dah letak objektif. Okey, kita nak pastikan pelajar ni naik sebanyak 20 markah. Pelajar ni naik sebanyak 10 markah. Bagi yang dapat A-, dipastikan dia dapat A+. Ini antara misi dan objektif. Ini dalam SPM lah contohnya. Macam awak pula, macam mana nak memastikan bahawa awak dapat ilmu yang betul, ilmu yang tepat, ilmu yang berkesan di musim PKP ni? Jadi cikgu kena merancang. Cikgu merancang. Merancang ni dia wujudkan satu tim. Okey, tim ni rancang macam mana nak buat. Kelas macam mana. Jadi semua ini kita letakkan misi dan visi yang tepat supaya objektif yang kita objektif matlamat yang kita tetapkan tercapai. Jadi kepimpinan yang baik, yang efektif, dia mesti ada penekanan benda ni supaya apa yang ditekankan dalam sesebuah organisasi, apa misi dia tercapai. Itu dari segi pencapaian. Tugas kita dah masuk, kita semua dah masuk. Satu lagi kuasa. Kuasa. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, nak tak nak memang tak boleh lari daripada kuasa. Apa makna kuasa? Pemimpin itu mempunyai kuasa ataupun authority untuk menetapkan sesuatu keputusan. Tetapkan sesuatu keputusan, menetapkan suatu penyelesaian, menetapkan sesuatu objektif, meletakkan suatu matlamat, visi, misi dan sebagainya. Dia mesti ada kuasa. Sebab tu sekarang ni orang bertanding tanding dalam pilihan raya untuk memastikan dia ada kuasa. Apabila dia ada kuasa, bila dia ada kuasa, dia ada suara. Suara di mana? Untuk bercakap kepada orang yang berada di pihak atasan. Kalau suara rakyat duk pompang saja, tak selesai juga masalah. Tapi apabila rakyat itu ada yang menjadi wakil rakyat, kita panggil wakil rakyat. Itulah dia jadi pemimpin lah tu. Menjadi wakil rakyat, maka dia membawa suara rakyat bawahan ni. Saya rasa di tempat ini masalah air. Jadi saya ni sebagai wakil kepada ini, YB yang bertugas di tempat ini, saya nak memastikan bahawa pihak kerajaan buat bla 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 bla. Memastikan saluran ini bla 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 bla. Saya ada cadangan. Saya pernah berunding dengan syarikat ni, mereka sanggup membantu. Jadi dia ada suara. Suara ini memerlukan kepada kuasa. Memerlukan kepada kuasa. Jadi kalau ada suara tanpa kuasa, itu bukanlah menjadi tak jadi benda lah kita kata. Bila dia ada suara, bila dia ada kuasa, maka dia boleh bersuara. Dia itu ditampuk kerusi kepimpinan. Kita ada kalau ada peringkat kampung kat Tok Ngulu, apa lagi, ketua kampung, Tok Ngulu. Lepas tu ada benda, ada YB, Adun, ahli Dewan Undangan Negeri. Lepas tu ada peringkat parlimen. Lepas tu atas lagi siapa? Menteri ke, atas lagi siapa? Ahli kabinet, macam-macam. Mereka ini mewakili suara-suara rakyat. Mereka semua ni pemimpin lah.
classifykan mereka ini sebagai pemimpin lah. Itulah pemimpin. Jadi semua benda yang ada tekankan ini merupakan perkara-perkara yang penting untuk memastikan bahawa ciri kepimpinan efektif itu dapat dicapai. Jadi representatif, keanggotaan, komunikasi, integrasi, pencapaian inisiatif, kuasa, pengagihan tugas, penghargaan, ini perlu ada pada pemimpin yang baik. Ini antara ciri-ciri yang Islam tekankan sebagai apa? Kita ada sifat kemanusiaan, kita ada sifat kepimpinan, kita ada sifat uswatun hasanah. Apa ada uswatun hasanah? Contoh teladan yang baik. Tercapailah macam sebagaimana Nabi. Nabi boleh menyelesaikan menjadi pemimpin kepada negara. Dia ada meletakkan visi dan misi. Selepas tertubuhnya negara Islam di Madinah, Nabi meletakkan visi supaya tertubuhnya pula pembukaan kota Fathul Mekah di Mekah. Berjaya. Dakwah ada cara dia. Ada dakwah bisir, ada dakwah bil jahar. Dakwah bisir apa dia? Sembunyi-sembunyi. Lepas tu dakwah secara terang-terangan. Itu cara dakwah Rasulullah. Apabila berlaku pertelingkahan di kalangan sahabat, Nabi berjaya mengintegrasikan apa dia? Yang tadi kita sentuh hari ini, menyelesaikan konflik di kalangan sahabat. Bergaduh sahabat ini dengan sahabat ini, tak puas hati, maka bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah panggil orang ni, buat satu penyelesaian. Itu cara yang berkesan. Pemimpin yang baik, dia tidak menyebelahi mana-mana pihak. Dia mendengar kedua-duanya dan mengambil keputusan, ambil pungutan suara dan sebagainya. Itu antara ciri-ciri kepimpinan efektif yang kita belajar hari inilah, personality kepimpinan. Ustaz rasa itu saja. Ustaz harap kamu boleh salin lah nota ini. Ustaz akan upload ke YouTube. Ustaz tolak tepi sikit. Pemimpin dapat mengurangkan konflik di kalangan anggotanya dan dapat mempertingkatkan penyesuaian dalam individu. Itu dah integrasi tadi. Ustaz rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.